perkongsian tentang perkembangan 2021 dan plan 2022, dan semoga yang ada boleh dengar dan ambil untuk perancangan tahun 2022. Semoga lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu topik bisnes, iaitu teknik pembentangan 10 keping flip chart oleh Special Vice Manager Nur Yuliani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC. Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Okey. Slide belum nampak kan? Okay, apa khabar semua? Pukul 10 malam Okay, saya harap saya boleh selesaikan teknik pembentangan OPP slide ni dalam masa yang ngam-ngam lah. Okay? Okay. Sekejap saya share slide. Dah share dah. Sekejap Okay, harap bersabar sekejap je. Hello? Boleh dengar kan? Boleh. Okay, nampak slide saya? Mana dia tak tunjuk? Dah padam ke? Dah padam. Tak boleh tunjuk. Tengok. Siapa tu? Okay, boleh nampak slide saya? Belum. Belum nampak Kak Ina? Oh, sekejap Apa baru boleh masuk? Tadi hilang. Okay, nampak slide? Okey, dah nampak. Okay. Hari ni saya punya topik ialah cara menggunakan OPP slide. So, saya bukannya nak share OPP slide tu, tapi cara macam mana saya menggunakan OPP slide tu, dan sama ada kita jumpa secara berdepan ataupun kita jumpa dalam macam Zoom bang Zoom kan? Kita meeting online, okay. Persediaan dia. Yang pertama sekali, apa-apa pun bila kita nak buat sesuatu, kita perlukan ada persediaan. Sebab sekiranya kita tak bersedia, maka biasanya kita akan menghasilkan sesuatu yang kurang, mungkin dia bukan sempurna lah, tapi kita cuba the best kan. So kita kena adakan beberapa persediaan sebelum kita nak bentangkan OPP slide kepada, ataupun bila kita nak jumpa dengan prospek, kita perlu bersedia dari sudut. Yang pertama contohnya alatan. Okay, jadi kita kena bawa lah OPP slide tu. Sekejap Okey, yang pertama kita perlu bawa OPP slide itu sendiri. Ataupun kita online, kita kena share lah macam apa yang kita buat sekarang ni. Okay. Lepas tu kita bawa buku saintifik, sebab nanti bila kita nak bercerita ataupun kita nak buat sharing, kita nak tunjukkan bukti-bukti apa yang kita cakap tu. Macam Ustaz Izzat cakap tadi kan, kita bukannya nak share satu pernyataan saja, tapi ialah mesti berdasarkan fakta. So kita punya bukti yang kuat, sokongan yang kuat di Shuangho ni sebenarnya ialah melalui buku saintifik Ganoderma The Ultimate Herbal Medicine. So sepatutnya bila kita berjumpa dengan kita punya prospek ataupun downline kita akan tunjukkanlah buku saintifik tu. Okey, selain daripada tu, antaranya kita perlu sebenarnya bawa nota-nota dalam bentuk bergambar ataupun nota-nota yang kita banyak dapatkan daripada WhatsApp group
daripada yang Kak Ina selalu share dengan kita. So kita perlu bawa bila kita berjumpa dengan kita punya prospek ataupun kita punya downline. Okay. Selain itu video grafik dan sebagainya. Okay. Yang kedua, persediaan yang kita perlu bawa, okay, ialah produk Chuang Hu tu sendiri. Sebab apa? Ada orang kalau kita tak sediakan alatan dalam bentuk macam ni, dia akan nampak macam kosong. So kita kena bagi kita punya pelanggan, kita punya prospek tu pegang, lihat dan belik-belik. Okey, belik-belik sendiri produk Chuang Hu tu. So, antara yang kita perlu bawa semestinya lah Lingzi. Apa-apa saja Lingzi lah yang kita ada. Mungkin kalau kita tak ada, kita tak boleh tunjuk, tak apa. Tapi kalau yang kita ada tu, kita bawa segala bentuk Lingzi, sama ada yang general ataupun target. Kita bawa juga lactoberry, pollen ke, kopi CEO, nanti kita boleh cuba buat, bancuhkan dan bagi mereka rasa. Sebab kita tak nak cakap je. Kita kata kopi CEO best contohnya. Kita bagi dia orang rasa dan kita buat di depan mereka. Okay? Selain daripada tu, boleh juga kita sediakan bancuhan fiber soya dan juga lactoberry tadi sebagai set perut kita. Jadi kita bagi sama-sama rasa, mungkin macam ada gunakan cawang kecil-kecil tu kan. Kita shake. Lepas tu kita tuang bagi semua yang ada dekat situ rasa. Okay. Yang ketiga, ini persediaan dari, tadi kan saya cerita alatan yang pertama. Yang kedua, cerita dari segi produk Chuang Hu tu sendiri yang kita perlu bawa. Okay. Yang ketiga, diri kita sendiri. Maknanya, image kita kena jaga. Tak kisahlah kita dalam keadaan online macam ni ataupun kita jumpa berdepan, kita kena jaga image kita. Contoh kalau lelaki tu seeloknya berambut pendek. Okay? Kalau kuku, janganlah kuku panjang kan. Tunjukkan ciri-ciri kebersihan. Okay? Lepas tu badan kita kalau tak nak pakai minyak wangi pun setidak-tidaknya janganlah berbau. Okay? Maksudnya biar serba-serbi tu macam mana nak cakap, macam keadaan yang bersih, yang orang tengok kita pun, kita punya pelanggan tengok kita pun, dia rasa sedap mata memandang. Kalau yang perempuan, pakailah tudung kemas kan, tak semestinya bergaya, tapi yang pentingnya kemaslah kat sini, kemas rapi. Okey, selain daripada tu dari segi pakaian, pakailah pakaian sesuai. Okey, kemeja ke, blouse ke, baju kurung. Kalau pakai macam kemeja tee pun biar bercollar. Jangan pakai yang round neck. Okay? Dan sebagainya. Kita tahulah macam mana yang namanya sopan lah, senang cerita. Sopan, rapi. Pilih warna yang dua warna maksimum. Tak terlalu striking. Sebaiknya hitam dan putih. So, kalau kita tengok kat sini, sebelum kita nak berjumpa dengan pelanggan, bakal prospek, kita dah adakan persediaan dari 3 aspek penting, iaitu saya ulang semula, alatan, okay. Yang keduanya produk Chuang Hu tu sendiri sebagai tester, dan yang ketiga pembawakan diri kita sendiri. Okey, saya pindah kepada slide yang kedua. Okey, biasanya bila kami buka OPP slide tu, memang kita akan terus kepada slide yang pertama ni. Sebab apa? Sebab kita nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan sebenar dalam hidup. Sebab kadang-kadang orang tak nampak. Orang fikir kejayaan tapi tak tahu apa yang dinamakan kejayaan sebenar dalam hidup. Okey, jadi dekat sini kita sebagai yang dah tahu, kita kena terangkan, kita sebut seseorang yang betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan secara serentak. So kita kena fahamkan kenapa perlu capai ketiga-tiga perkara ni secara serentak. Dan saya bersetujulah macam Ustaz Izzat cakap tadi, capai ketiga-tiga perkara tu secara serentak, dan kita nak juga ada keberkatan.
dalam apa yang kita capai. Dan saya bersetuju dan saya rasa betul kita memang nak dapat ketiga-tiganya serentak dan juga keberkatan di situ. Okey. Ini adalah definisi kerjayaan yang sebenarnya yang kita kena beritahu orang ramai di luar sana supaya mereka tahu bahawa kejayaan itu bukan tertumpu semata-mata pada satu-satu aspek saja, tapi melibatkan 3 perkara penting: wang, masa dan kesihatan, dan ianya dicapai secara serentak. Bukannya satu persatu. Itu satu persatu boleh, tapi yang betul-betul berjaya dapat ketiga-tiga perkara itu serentak. Okey. Yang ketiga, ceritakan apa akan jadi jika salah satu perkara tidak ada atau hanya memenuhi satu perkara saja. Maksudnya macam ni, kalau katakan kita ni memang ada banyak wang kan, kita ada banyak wang, tapi kita tak ada masa sebab kita terlalu sibuk mencari apa tu, mencari kewangan. Macam mana? Mencari wang, kita terlalu sibuk mencari wang, maka dah pasti kat situ tak dapat lari, mesti kesihatan kita akan tergadai. So kita dapat wang tapi kita sangat sibuk, masa tak ada, dengan family pun tak cukup masa, apatah lagi untuk diri kita sendiri, me time pun tak ada. So dah pasti kesihatan akan tergadai. So kita cuma dapat satu perkara saja kat situ. Maksudnya kita belum betul-betul berjaya. Okay? Kalau kata situasi yang kedua, mungkin kita banyak masa tapi mungkin masa tu dari segi kewangan lah pula kita ni tadi menghadapi masalah kan. Okay, mungkin kesihatan kita tu masa kat situ pun mungkin juga kesihatan kita tu kita tak jaga. Okay, sebab kita banyak masa, mungkin kita banyak makan, tidur dan macam, yelah, sebab apa? Sebab bila kita nak mendapatkan kesihatan yang baik, kita perlukan juga wang. So macam mana kita nak dapat kesihatan yang baik kalau wang itu kita tidak ada dengan secukupnya, ataupun kita menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan-makanan kesihatan yang baik untuk kesihatan kita. So walaupun kita ada banyak masa tapi kita rugi juga sebab kita tak ada banyak wang, tapi dan dalam masa yang sama kesihatan kita juga bukan dalam keadaan yang baik. Okey. Biasanya lah bila kita tidak ada kesihatan, wang dan masa tu pun kita tidak ada. Biasanya macam tu. Okey, dia macam ni. Kita nampakkan dekat sini. Siapakah yang paling untung dan siapakah yang paling rugi? Kejap Bang, selalunya ada gambar kat tepi tu. Kenapa tak nampak langsung? Dia macam cakap macam sekejap slide saya boleh nampak kan? Selalu dekat tepi ni kan ada nampak. Slide Yuli nampak? Slide nampak Okey, dekat slide yang pertama dia ada masalah tak? Ada, kalau nak tanya soalan ke? Okey je, nampak. Okey nampak tapi nampak. Video panel je. Okey. So sebab nampak macam, okey, kat sini kita nampakkan siapa yang paling untung dan siapa yang paling rugi. Maknanya orang yang paling rugi semestinya lah dia tidak ada ketiga-tiga perkara ni. Dia tak ada wang, dia tak ada masa dan dia tidak ada kesihatan. Tapi orang yang paling untung ialah tentulah orang yang memiliki ketiga-tiga perkara dalam masa yang sama, iaitu serentak, dan juga macam Ustaz Izzat cakap tadilah, mendapat keberkatan dalam ketiga-tiga perkara yang dia capai. Okey? Ini kita akan terangkan, mungkin agak lama sikit dekat sini. Biasanya dekat part ni Nizam yang akan terangkan. Jadi jadi saya kurang mahir sikitlah nak terangkan dekat part ni, tapi itulah yang kita cuba sampaikan, di mana kita terangkan dalam kehidupan ni sebenarnya ketiga-tiga perkara ni amat mustahak dicapai. Okay? Sebab biasanya bila kami jumpa dengan prospek, sebab kami jalankan bisnes ni suami isteri kan, jadi kita ada bahagian masing-masing. Biasanya bahagian ni, slide yang ini akan diterangkan oleh Nizam.
Okey, bila dah agak-agak kita rasa okey lah, cukup, kita akan pindah kepada next slide. Okey. Okey, untuk slide kedua ni biasanya Nizam juga yang akan terangkan, okey, berkaitan dengan gambar rajah kesihatan fizikal. Kami tak pergi kepada slide yang kedua, ketiga. Ini slide keberapa? Tak ingat slide keberapa sekejap tak tunjuk pula kat sini. Okey, tapi maknanya kami skip lah terus kepada gambar rajah kesihatan fizikal sebab Ini slide keempat kot kalau tak salah kan. keempat sebab 2, 3 tu kita skip tentang Chuang Ho and then tentang produk. Kita skip 2 slide tu, kita terus pergi gambar rajah kesihatan fizikal. Okey. Okey, kenapa kita terus pergi slide ni? Sebab kita nak create awareness. Okey? Biasanya Nizam tadi slide yang satu dia present dan akan terus pergi kepada gambar rajah kesihatan fizikal ni sebab kita nak mula masuk kepada kesihatan. Okey. Apa yang biasa kita tunjukkan kat sini? Ni macam saya katalah. Okey, point yang pertama, bila dah faham slide muka surat 1 tadi, kami akan terangkan slide ini iaitu berkenaan dengan gambar rajah kesihatan fizikal. Okey. Kami akan tunjukkan 6 sistem utama dalam badan. So kita akan bagi tahulah basically dalam badan kita ada 6 sistem utama. Kita akan masuk okey, point yang ketiga, kita bacakan. Okey, kita beritahu ada 6 sistem utama dalam badan dan kita sebut satu persatu sistem pernafasan, sistem pertahanan, kita sebut sistem rembesan dan metabolism, sistem saraf, sistem peredaran, sistem penghadaman. Ke-6 sistem ni kita sebut, bukan kita suruh dia baca macam tu je. Okey, supaya masing-masing dia alert. Okey. So, lepas tu kita akan bacakan nama-nama penyakit yang berkait dengan sistem. Okey, untuk setiap 6 sistem ni kita akan sebut nama setiap penyakit ni supaya mereka yang sedang mendengar tu dia alert bila ada penyakit yang berkaitan dengan diri dia. Dan biasanya kita akan menjuruslah kepada problem masing-masing. Cuma ini kita kena bagi tahu supaya setiap orang sedar dalam badan dia ada 6 sistem utama. Okey, secara basic, okey. Dan kita fokus kepada masalah pesakit macam saya beritahu tadi, atau kalau dia nak jaga kesihatan kita bacakan secara umum. Katalah dia ada masalah macam ni, sakit jantung. Okay, so kita akan mula fokuslah kepada problem dia tu. Kita beritahulah macam mana dia boleh dapat sakit jantung tu. Dia apa-apa pun dia mesti bermula daripada saluran gastro-usus dia yang tak sihat, and then lepas tu nanti hati akan jadi problem, terbeban. Bila terbeban hasilkan darah yang pekat. Bila darah dia pekat, lepas tu nanti jantung dia problem sebab susah nak mengepam kerana darah yang pekat. Kita ceritakan macam tu. So, sekurang-kurangnya prospek ataupun pelanggan kita tu dia nampak, oh macam tu ke, itu ke sebab saya jadi sakit. Kan? Sebab ini semua ialah tujuannya nak create awareness. Kalau kita tak boleh bantu dia untuk dia faham penyakit dia, mungkin pelanggan ataupun kita punya downline tu dia ada rasa kurang puas hati lah sebab masih juga belum dapat membantu dia untuk make it clear. Okay, apa masalah dia. Kalau katakan dia ada masalah sembelit ke ataupun dia ada masalah apa contohnya, katalah dia kata dia selalu sakit kepala ke kan. Kita kena beritahu kat dia sebenarnya masalah dia tu bukan puncanya di kepala. Okay? Puncanya tu lebih kepada di bahagian dia punya usus ni tadi yang kotor, yang tersumbat, yang menapai. Okay, jadi dia tak kentut. Bila dia tak kentut, dia mesti ada masalah sembelit kat situ. So kita cuba untuk kenal pasti. Betul tak dia ada problem ni. Contohnya dia kata dia, ya betul, dia tak berak hari-hari. Ataupun kalau dia berak hari-hari pun dia kata tak puas, tak berkualiti lah maknanya kan. So dari situ kita didik dia untuk menguruskan masalah dia bermula daripada punca. Jadi dia mungkin dia ingat
sakit kepala tu dia punca daripada kepala semata-mata, tapi dia tak tahu rupa-rupanya puncanya datang daripada usus yang kotor. So kita tunjukkan macam mana cara dia boleh selesaikan masalah dia tu. Okay. Okay, yang keempat, kita pun biasanya, kami biasanya akan mula bertanya dalam banyak-banyak organ. Okay, dalam ni kan kita punya tubuh badan kan, dalam banyak-banyak organ ni yang mana satu terlibat dengan banyak sistem. Okay, masa ni kita nak ajak mereka sama-sama fikirlah. Kita bagi tahu dekat dia macam mana cara nak tengok. Contohnya macam sistem pernafasan melibatkan apa? Melibatkan salur pernafasan kita dan juga peparu. Ini bukanlah organ yang terlibat dengan banyak sistem. So kebanyakan orang dia mula nampak dekat sinilah. Okay, dan biasanya mereka akan sebut usus. Okay, biasanya dia orang akan sebut usus. Dari situ kita tahulah, oh betul lah. Macam kami dulu pun kami pun tak tahu juga. Dan kami pun macam termangu-mangu jugalah bila Kak Ina tanya, okey dalam banyak-banyak 6 sistem ni yang mana satu? Cuba perhatikan yang organ yang melibatkan banyak sistem, paling banyak sistem. Kan kita ada 6 sistem kan? So kita tengok berdasarkan daripada arrow ni. Dari situ ada yang kita tengok susahlah sebenarnya, biasanya kebanyakan yang kami jumpa pun dia tak boleh sebut organ hati ni yang sebenarnya yang melibatkan 3 daripada 6 sistem dalam badan kita. Dari situ kita tahulah kenapa ramai rakyat Malaysia ni kenapa ramai yang sakit, sebab sebenarnya kita tak kenal pun hati kita. Maka dari situ segala problem yang kita hadapi pun kita susah nak atasi, okay? Kerana kita tidak tahu macam mana nak merawat ataupun macam mana kita nak uruskan punca penyakit. Okey, bila akhirnya kan, bila kita dah tanya, okey tak dapat jawapan juga, akhirnya kita bagi tahu jugalah, okey cuba kita tengok kat sini, nampak tak satu organ yang sangat besar kalau kita nampak kan. Okey, inilah yang dipanggil organ hati. So organ hati lah sebenarnya yang organ terbesar dalam badan. So kita ceritakan sifat dan fungsi organ hati. Okey. Okey. Next. Okeylah, kenapa kita ceritakan pasal organ hati dan pasal sifat dan fungsi dia ni? Sebabnya kita nak ramai orang tahu ini ialah organ terbesar dalam badan kita, organ yang terpenting yang menjalankan lebih daripada 500 fungsi. Okay? Organ detox terbesar, terpenting dalam badan kita, tapi ramai tak tahu, maka diabaikan, dianaktirikan. So dari situlah perbincangan tu akan jadi lebih lanjut lah. Okay? Biasanya untuk slide ni saja, kadang-kadang Nizam share boleh makan 1 jam untuk slide ni saja. Okay, saya tak bercadang untuk cerita panjang-panjang. Sebab apa? Sebabnya saya nak share macam mana gunakan OPP slide, kan? Okay, jadi kita terus kepada next slide yang kami akan share. Okay. Oh, ada lagi yang keenam. Okey. Selain daripada kita terangkan sifat dan fungsi organ hati, kita juga akan terangkan macam mana melalui penjagaan usus dapat mengurangkan beban hati. So dekat sini memang yang kita buat bila menguruskan punca kan. Oh, macam berita. Apa tu? Ada suara. Okey. Jadi daripada macam mana kita nak jaga organ hati, antara cara yang kita perlu buat ialah dengan penjagaan usus. So kita akan terangkan kepada pelanggan. Ada suara lah sekejap ada gangguan sikit. Okey, kita akan terangkan kepada prospek atau penawar kita macam mana dengan menjaga usus kita dapat mengurangkan beban hati. Sebab itulah kita dekat Syahmu ni kita bila mendapat sesuatu penyakit biasanya memang kita akan tunjukkan ataupun kita didik supaya mengurus dari punca. Okey.
Selepas tu barulah biasanya ini saya punya part. Saya akan terangkan tentang Lingzi sebab kita bila kita nak membersihkan hati, nak menguruskan problem hati yang terbeban tu tadi, kita di sini kita barulah nak masuk cerita pasal Lingzi Shuangho. Okey? Jadi barulah kita akan masuk kepada cerita Lingzi. Sebab kita nak terangkan macam mana Lingzi yang kita makan boleh membantu kita untuk membersihkan hati, untuk menguruskan masalah hati. So kat sini biasanya memang saya lah yang akan terangkan ataupun saya akan kongsikan kandungan, berkesan dan fungsi Lingzi. Kita beritahu yang pertama, saya share beritahu kita boleh gunakan Lingzi untuk membersihkan organ hati yang terbeban. Kita beritahu inilah cara yang kita gunakan di Shuangho, di mana cara ini adalah cara yang sangat selamat dan juga berkesan. Kita juga akan terangkan bagaimana Lingzi dapat membantu membersihkan hati sampai ke peringkat sel. Kadang-kadang dekat sini kita punya prospek tu kan, dia tak alert lagi. Dia tak alert yang Lingzi ni dapat membersihkan hati sampai ke peringkat sel. So kita kena beberapa kali tekankan. Bukannya kita urus sampai ke masih di sistem ataupun di organ sampai ke tisu ke, tapi sampai ke sekecil-kecil unit asas kat dalam badan. So bila kita dapat bawa prospek ataupun pelanggan kita tu memahami dengan lebih terperinci, nanti dia akan rasa yang wow, Lingzi ni adalah suatu yang bagus lah. Dia akan teruskan nak mendengar kita punya presentation tu. Okey. Kat slide ni kita perlu bacakan satu persatu kandungan berkesan dalam Lingzi sambil kita terangkan fungsi-fungsinya. So kalau kita tengok dekat dalam Lingzi kita ada 4 lah kandungan utama dia. Cuma biasanya kita akan tekankan kandungan yang pertama iaitu triterpenes dan yang kedua ialah polisaccharidea. Ketiga, ini pun penting juga dalam untuk membantu pembekuan darah. Nukleotida Lingzi kan. Jadi kita terangkan, kita bacakan satu persatu. Contohnya kita mesti sebut yang triterpenes dalam Lingzi tu dapat membantu kita melaraskan daya imuniti. Kita sebutkan pasal mengurangkan kolesterol, sampai ke tahap memperbaiki alahan. Kita beritahu dekat sini mempergiatkan fungsi penyatoksikan hati ni. Kita terangkanlah macam mana Lingzi tu mengikut kajiannya bagaimana Lingzi dapat sampai membersihkan hati. Boleh tunjukkan dalam buku Scientific Ganoderma The Ultimate Herbal Medicine tu kan. Panjang saya nak sebut. Kita tunjukkan buku saintifik tu. Kita tunjukkan yang macam mana hati tikus tu tadi bila diberi makan Lingzi, macam mana daripada rupa dia yang dah lebam tu kan, boleh bertukar menjadi pink-pink macam hati yang sihat sebelum dirosakkan dengan karbon tetraklorida. Kita tunjukkan bukti-bukti saintifik kat situ. Macam mana Lingzi, triterpenes dalam Lingzi tu dapat mempergiatkan fungsi penyatoksikan hati. Hati, dia antara fungsinya ialah menguraikan toksik ataupun minyak toksik. Tapi kan Ibu letak ni. Kalau dia tak dapat menjalankan fungsinya, maka kita lah sebagai tuan punya badan kita bantu hati dengan makan Lingzi. Kita sebutkan juga polisaccharidea punya fungsi kan. Satu persatu lah disebutkan kat sini. Jangan kita skip. Saya tak nak sebut satu-satu. Nanti masa memang tak cukup. Sekarang ni dah setengah jam kan. Yang keempat, yang Pfizer bangga. Nampakkan bahawa Lingzi ini makanan kesihatan berfungsi yang bersifat duhala. Melalui triterpenes dan juga polisaccharidea. Boleh jadi pencegahan, maknanya makan Lingzi boleh jadi pencegahan. Kalau kita tak sakit, Kak Ina punya suara. Sorry ada nak kendalikan dulu. Mute kejap. Kak Ina tak off. Suara Kak Ina jelas ni dengar. Suara kita dah tenggelam Tenggelam. Tak apa tu cikgu kita. So sama lagi.
Lindsay boleh jadi pencegahan dan juga rawatan. Okay, maknanya kalau kita dah sakit, dia pun boleh jadi ikhtiar kita untuk merawat. Kalau belum sakit, boleh jadi ikhtiar kita untuk mencegah daripada sakit. Okay, kita nampakkan juga yang baik pulih. Lindsay ini boleh bantu. Okay, dapat bantu kita untuk baik pulih seluruh badan jika diamalkan berpanjangan. Okay, kita kena bagi tahu yang makan Lindsay ni bukan makan singkat-singkat. Kena beritahu dekat sini, kena beritahulah. Dan nanti kita setiap kali kita mungkin kita pindah slide pun mungkin kita kena tekankan yang makan Lindsay ni bukan makan sekejap-sekejap. Inilah amalan jangka masa panjang. Okay, dan kalau dapat dos yang mencukupi, memang lagilah berkesan usaha kita tu. Okay, lepas tu barulah kita masuk kepada slide seterusnya. Kita akan cakap lah, kita cakap-cakap je pun kalau tak ada bukti pun tak guna juga kan. So, kita perlu tunjukkan sijil ataupun akreditasi yang diterima oleh Lindsay Xuangho. Tujuannya sebab apa? Sebab supaya orang lebih yakin lah. Kalau kita cakap-cakap nanti dia kata macam cakap-cakap kosong je kan. Kita mungkin overclaim ke kan. Sebab kita kan bacakan satu persatu tadi apa yang dapat ataupun yang dapat dilakukan oleh Lindsay ke atas kita punya tubuh badan. So kita tunjukkan dengan sijil ataupun akreditasi yang diterima oleh Lindsay. Kita beritahu bahawa penerangan slide sebelum yang tadi tu, yang kandungan berkesan dan fungsi Lindsay tu bukanlah cakap kosong tetapi bersandarkan bukti-bukti saintifik. Kita tunjukkan 2 akreditasi yang Lindsay Xuangho terima oleh Kementerian Kesihatan Taiwan. Inilah dia. Ini dia contohnya sijil yang diterima oleh Lindsay Xuangho dari Kementerian Kesihatan Taiwan. Kita terangkan apa yang dapat dilakukan terhadap sel-sel imuniti. Okey, kita terangkan dekat part A ni. Bacakan satu persatu. Kalau Kak Ina selalu baca dari bawah kan, naik ke atas. Kita bacakan jangan suruh dia baca sendiri. Okey, untuk bahagian B pun sama. Ini yang bahagian A ni cerita pasal immunity kan. Macam mana Lindsay? Macam mana Lindsay boleh bantu kita ke atas immunity kita. Okey. Lepas tu kita terangkan yang bahagian B tu. Okay, berkaitan dengan macam mana Lindsay dapat merawat kecederaan hati tikus yang disebabkan oleh karbon tetraklorida. Beritahulah dapat menurunkan siran GOT dan GPT, dapat menambahkan kandungan protein dalam hati. So ini kita kena sebutkan. Okay, lepas tu kita tunjukkanlah apa lagi sijil-sijil yang Xuangho dapat. Okay, contohnya daripada ISO, daripada halal Taiwan ni pun penting juga sebabnya banyak yang nak tahu juga Lindsay ni halal ke tidak kan. Okay, sebab datang daripada Taiwan, diorang pun mungkin rasa curious juga. So kita bagi tahu ada sijil halal daripada Taiwan. Okay, ada juga contoh macam produk kopi tu, itu ada pengiktirafan halal JAKIM. Itu sebab apa? Sebab kilang kopi tu ada di Malaysia. Kita terangkanlah. Okay. Selain tu ada GMP dan juga dapat pengiktirafan daripada JHFA, HSA dan juga TQF. Selain daripada tu, ni macam saya cakap tadi lah, beritahu siapakah organisasi atau badan-badan lain yang mengiktiraf Lindsay Xuangho. Okay, yang kelima, bacakan tulisan berwarna merah ni yang dekat bawah sekali ni. Untuk memberi lebih penekanan tentang kualiti dan keselamatan Lindsay, keberkesanan dia juga melalui kajian sains. So, bacakan. Kajian sains, pengiktirafan kerajaan, jaminan keselamatan dan keberkesanan. So, dari sini nampaklah apa yang kita cerita-cerita tadi bukanlah suatu benda cakap-cakap kosong, tapi memang telah dibuktikan ataupun telah tertulis pun juga di OPP slide ni. Okey? Ada alasan menolak. Maksudnya 3 perkara yang penting. So, apa lagi alasan kita nak menolak? Okey. So
dari sini kita juga nak memberitahulah, okey, atas alasan apa kita nak menolak Lindsay sedangkan kita dah dapat memenuhi kriteria yang diperlukan, okey, untuk menimbulkan keyakinan kepada mereka yang masih belum percaya lagi. Okey. Ada apa-apa soalan tak kat sini? Tak ada Okey, cerita juga 2 slide ni maksudnya tanda-tanda awal selepas makan Lindsay. Okey. Dan slide yang seterusnya sebenarnya cerita pasal krisis penyembuhan. So, 2 slide ini akan diterangkan. Okey, kita kena terangkan supaya pesakit dan keluarga ambil maklum. Dan bersiap sedia bila mendapat tanda-tanda awal termasuk krisis penyembuhan. Okey, untuk poin yang ke-6 nanti kan biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ni tanda-tanda awal dia dapat semua positif. Bila yang ke-6 ni dia mula ada krisis. Tapi saya selalu bagi tahu macam ni. Saya kata nama pun krisis, nama pun penyembuhan. Walaupun ada krisis, tapi kita jangan panik lah sebab ke arah penyembuhan. Kan, tak semestinya krisis tu bersifat negatif. Kadang-kadang kita macam suami isteri pun ada krisis juga. Tapi bila kita dapat keluarkan masalah tu selepas krisis tu kan, bergaduh ke apa, lepas tu kan bukan ke rumah tangga tu jadi lebih baik. So sama juga macam dekat dalam tubuh badan. Bila ada masalah kita keluarkan. Adalah krisis kat situ tapi bukan bermaksud semestinya krisis tu mesti refer to negatif. So kita kena terangkan. Mungkin sebab krisis penyembuhan ni dia tak semestinya pun berlaku. Tapi mostly orang mengalami krisis penyembuhan dan itu adalah satu fenomena yang positif sebenarnya. Okey, sebenarnya kita buat penerangan tentang tanda-tanda awal selepas makan Lindsay dan juga healing crisis ataupun krisis penyembuhan tu bukanlah untuk menimbulkan panik. Okey, sebaliknya supaya pesakit ataupun keluarga dia lebih bersedia. Dan bila dia dapat reaksi, dia tidak terkejut. Tu je tujuannya. Kita beritahu lebih awal. Kalau masa mencukupi, biasanya kita cerita tentang tanda-tanda awal selepas makan Lindsay ni. Tapi kalau masa tak mencukupi, biasanya mungkin kita tak berapa cerita terlalu detail lah. Okay? Mungkin kita tunjukkan dan kita tak adalah nak kupas-kupas sangat cerita untuk slide ni. Tapi kita beritahu juga supaya sekurang-kurangnya pesakit ataupun keluarga dia tu tadi, dia bersedia. Okay, tak terkejut. Okey, lepas tu macam saya kata tadilah, ini slide yang kedua selepas maknanya cerita tentang tanda-tanda awal selepas makan Lindsay tu. Lepas tu kan ada krisis penyembuhan tu kan. So kita kat sini kita terangkan. Biasanya kat sini kita akan terangkan lebih detail sikit lah. Okey, sebab krisis penyembuhan ni kadang-kadang orang memang rasa macam tak berapa, dia macam mana cerita dia dia boleh timbul salah faham. Sebab gini, sebab dia akan rasa macam krisis penyembuhan tu kesan sampingan ke. So kita terangkanlah krisis penyembuhan itu adalah satu reaksi positif. Dia adalah fenomena penyahtoksikan bersifat sementara. So sepatutnya tidak bimbang. Okay, kita tunjukkanlah contoh-contoh. Kalau mungkin kita mungkin tengah tak sihat, kita mungkin keadaan kita akan menjadi lebih serius. Kalau kita tak selera makan, mungkin kalau kita selera makan, mungkin kita jadi kurang berselera. Sama juga dengan tidur, perkumuhan, boleh jadi sembelit ke cerit-berit ke. Lepas tu bab kecergasan boleh jadi letih ataupun kurang bermain. Kita sebutkan saja tapi kita bagi tahu juga yang benda ni tak semestinya pun terjadi. Dia boleh jadi tapi tak semestinya terjadi. Kalau terjadi pun ialah satu reaksi yang positif yang menunjukkan Lindsay tu is working sebenarnya. Okay?
Beritahu juga yang kat bawah ni, semasa mengambil Linzi tidak perlu memberhentikan rawatan atau ubat yang sedang dimakan. Sebab kebanyakan yang dah sakit tu dia ada makan ubat-ubatan. Jadi bila nak makan Linzi dia bimbang kalau dia mungkin tak boleh makan bersama-sama ke kan. So kita bagi tahu yang Linzi ni lah makanan kesihatan, dia bukan ubat. Jadi tak perlu bimbang, boleh teruskan makan Linzi bersama-sama dengan ubat yang dimakan tu, dan mungkin satu hari nanti dia boleh tinggalkan ubat dia terus bila keadaan kesihatan dia semakin baik. Okey. Lepas tu lah baru we all akan mula masuk kepada cerita asal usul Linzi ni kalau ada masa kan. Kita terangkan sedikit asal usul syarikat. Okay, termasuk dah berapa lama berada di negara kita. Tujuannya sebab kita nak bagi tahu Chuang Hua ni bukan syarikat yang baru. Syarikat yang sudah lama pun ada di negara kita. 34 tahun sekarang ni. Okay, and then kita tunjukkanlah yang sebenarnya Chuang Hua ni datangnya daripada Taiwan. Mungkin dari tadi tu kita dah ada cerita-cerita sikit, tapi ni kita ceritakan lebih lanjut lagi lah. Okay, dan di negara-negara yang Chuang Hua ada. Biasanya di negara Asia. Okey, kita ialah negara pertama yang Chuang Hua masuk, iaitu pada tahun 1988. Jadi dekat sini nampaklah yang Chuang Hua ni adalah satu syarikat international kan, bukan calang-calang syarikat. Dan Chuang Hua, kita cerita Chuang Hua ialah perintis, peneraju utama Linzi, dengan macam mana? Dengan pelbagai akreditasi pengiktirafan yang diterima oleh Chuang Hua. Kita ceritakan masa dekat slide yang ini, okey? Beritahu juga dalam masa yang sama lokasi HQ ada dekat mana, sebab nanti biasa dia orang akan tanya kan. Okey, bagi tahu juga cawangan-cawangannya di seluruh Malaysia, ada dekat Penang, dekat JB, Sabah Sarawak, ada dekat Kota Kinabalu dan juga di Miri. Yang ketiga, kita akan tunjukkan juga di mana ada lagi Chuang Hua. Okey, yang mana perniagaan di sini ialah perniagaan antarabangsa, iaitu kita boleh taja warga negara lain yang tersenarai dalam Chuang Hua. Okey. Okey, lepas tu barulah kalau ada masa lagi kita tunjukkanlah ini dia produk Chuang Hua. Kita kongsikan gambar ke semua produk Chuang Hua, kita perkenalkan secara ringkas. Terutamanya Linzi sebagai produk utama. Tapi yang ini OPP yang tak komplit lah sebab tak ada Linzi target kan. Okay. Kita tunjukkan juga inilah produk bahagian luaran. Yang ini tadi produk makanan, produk dalaman. Okay. Dalam masa yang sama boleh beritahu untuk mendapatkan produk Chuang Hua ni dengan harga yang lebih rendah, kita boleh daftar sebagai ahli, yurannya hanya RM15 saja. Okay, secara automatik kita boleh terima harga ahli dan kita berpeluang terima bonus jika layak. Beritahu juga yang produk Chuang Hua ni tidaklah terlalu banyak, tapi sangat perlu dan memenuhi keperluan dalaman dan juga luaran kita setiap hari. Okay, sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada juga syarikat MLM yang lain kan, dia punya produk tu sampai beratus-ratus. Saya tengok pun saya macam, yelah kalau saya sebagai pengguna pun saya akan tengok banyaknya, saya tak tahu yang mana satu nak makan. Tapi bila saya tengok personally pandangan saya sendirilah masa pertama kali Kak Ina present pun saya tengok, oh produk dia tak terlalu banyak. Maknanya kita ni tak adalah jadi macam tak tahu nak pilih kan. Dia tak terlalu banyak tapi kita tengok setiap satunya adalah perlu. Kita tekankan kandungan produk yang mementingkan aspek keselamatan, yang mana dengan cara itu dapat mengelakkan kita daripada memasukkan toksik tanpa disedari. So kita beritahu yang Chuang Hua ni sangat mementingkan keselamatan produk yang dihasilkan. Jadi sebab kita tahu formula untuk sihat kita perlu buang toksik dan kita perlu juga mencukupkan nutrisi. Jadi dengan amalan yang begini sebenarnya produk Chuang Hua dia dapat mencukupkan keperluan kita setiap hari, dan dalam masa yang sama juga dengan penggunaan produk luarannya selain daripada produk dalaman tadi,
dapat membantu kita mengelakkan daripada memasukkan toksik tanpa kita sedar. So sebab itulah kita di sini pun dah mula bertukar secara beransur-ansur kan. Kita beli kebanyakannya di rumah kita ialah memang produk Shuanghu. Betul kan? Okey. 2 muka surat terakhir. Ini muka surat 9 sebenarnya. Okey, satu lagi ialah muka surat 10 yang share tentang ganjaran diamond yang diterima oleh diamond. 2 muka surat terakhir ni, ini depends lah. Kadang-kadang kita terang, kadang-kadang kita tak terang. Dia bergantung. Kalau mereka, jika mereka berminat nak tahu, okey, dan sesuai untuk kita terangkan, kita akan terangkan. Okey. Ataupun minat dengan bisnes, memang kita akan terangkanlah, itu dah pasti. Okey. Tapi kita boleh juga terangkan kalau dia berminat untuk nak beli banyak, kita boleh juga beritahu bonus yang dia akan terima melalui pembelian dia yang banyak tu. So kita tunjukkan dekat bahagian bonus prestasi ni dari 4% sampai 28%. Okay, ini kita tak sentuh pun bahagian untung runcit ke bonus kepimpinan, kita tak sentuh kat sini. Kita cerita dia beli sekian-sekian TV and then dia akan dapat berapa persen bonus berdasarkan pembelian dia tu. Dan kita kirakan dekat situ. Sekurang-kurangnya dia tahulah sebagai ahli, bukan saja dia dapat harga ahli, dan bila dia beli banyak pun dia ada bonus lagi dekat situ. Okay? Kalau berminat untuk jalankan perniagaan, kita akan tunjukkanlah keuntungan runcit. Sebab kita ada 2 harga kan, harga jual, harga buka ahli dan juga harga ahli kan. So kita akan tunjukkan keuntungan runcit. Okey, sekejap dekat bonus kepimpinan ni biasa kita tak cerita dah lah. Sebab apa? Dia belum sesuai lagi untuk diceritakan. Melainkan dia nak tahu, so kita kena sembang waktu lain lah. Kita kena adakan perjumpaan waktu lain. Okey, ni saya kata yang slide yang terakhir tu kan, yang kita biasanya memang tak cerita pun. Okey, cerita pasal diamond. Kalau dia nak tahu, kita ceritalah. Okey. Jika nak faham bonus kepimpinan, boleh buat pada waktu lain yang lebih sesuai. Penerangan pada, okey, ini adalah optional penerangan slide terakhir. Okey, kat sini saya nak share lah macam mana. Ini masa kita jumpa face to face tahun 2020. Okey. Macam inilah saya terangkan, kita layan sekejap video. Dengan pengoksidaan, kan tadi Akak ada cakap pasal anti-oxidation kan. Ini maknanya aging delay. Kalau kita nak sihat, kita mesti kena sihat dari sel dulu. So apa yang Lindsay buat ialah dia akan detox kita dari sel. Maksudnya sampai ke sel. Daripada kita punya the whole body tadi, pergi kepada organ, pergi kepada tisu, akhirnya dia akan pergi kepada sel. Okey, itulah dia yang saya punya okey ke tak okey tu. Okey, macam itulah contohnya, okey. Next is dengan pengoksidaan. Kan tadi Akak cakap. Okey, yang ini Nizam punya sharing. Saya katakan dia yang akan cerita pasal tubuh badan kan, sistem kita, 6 sistem dalam badan. Kita Jadi saya tak tahu. Okey, saya tu sekarang kalau cerita yang di Korea dia datang 3 bulan sekali. Kenapa dia datang 3 bulan sekali? Sebab dia tukar filter. Yes, tukar filter kan? Filter jantung. Okey, kita contohkan you. Kenapa kalau kata nanti kita tukar filter tu, apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan air yang kotor, betul? Safety yang penting. Kalau you tak ubah, kalau you tak tolong dia detox, boleh tukar tak you punya hati? Tukar kan? So apa yang dia boleh buat? Tolong bantu detox. Detox maksud dia bersihkan dia punya penapis tu, supaya dia boleh menghasilkan darah yang berkualiti. Barulah dia boleh sihat. Faham? Kan? Jadi kalau nak sihatkan hati, yang macam yang keempat, syarat yang keempat boleh sihat ialah usus silat. Saya cakap dia berhubung kain. Macam ni kan? Di gambar dia tak?
Okay. Itulah dia sedikit contoh macam mana kami buat presentation secara berdepan. Kalau dalam online tu kita akan gunakan flip chart yang OPP yang macam mana cakap. Yang soft copy tu. Okay. So far ada apa-apa soalan tak? Sekian sharing saya pada malam ni. Okay lah, dapatlah tak sampai 1 jam. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Masih ada masa, boleh tanya, boleh bincang. Macam testimoni tak ada ke yang nak share dalam ramai-ramai ni? Ada, tak ada. Wah, macam hebatnya kan? Tak ada yang nak tanya. Betul tak, Yuli? Macam tahu je semua. Tanya. Kenapa susah bercerita orang tak nak? Siapa nak tanya? Objection ke? Orang ni, Siti ni siapa? Siti Haslin ke? Siti Hajar ke? Kak Nina duk tak tahu Siti ni. Kak Nina ke? Nak tanya Kak Nina? Cija, Raiza. Panggil nama takut terus. Encik Abbas kita nak tanya. Man Banting. Slide ke-6 nak tanya apa tu? Kak Safida. Tak kenal apa? Assalamualaikum. Tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abbas. Okey. Apa khabar semua? Baik. Ni nak tanya. Macam mana nak approach atau convince first time jumpa kawan-kawan? Contoh borak-borak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Yuli. Jawab, Yuli. Okey, soalan ni kena define. Nak ajak dia pergi jumpa ke? Macam mana tadi approach tadi tu Nak cerita pasal Macam mana nak approach bila kita semang-semang borak-borak dengan kawan? Biasanya mula-mula memang kita kena cerita dulu. Cerita. Kita macam tak adalah kita terus nak cakap pasal Shuang Ho. Biasanya mungkin kita akan repo. Kita akan kita panggil apa repo. Kita share Shuang Ho story. Kenapa? Biasanya kita dah tengok keadaan, kita share. Kita share cerita kita. Kalau Kak Ina lah. Then baru sama juga. Biasanya samalah. Kami pun akan share cerita kita. Dan dia macam ni tau. Kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang tu kan. Kalau memang orang tu memang dah tahulah pasal kita nak cerita apa tu, memang paling mudah lah. Tapi kalau kita jumpa dia pun tak tahu sebenarnya macam mana. Maksud Encik Abbas ni, kita dah buat appointment dengan dia Belum lagi. Kita dah buat appointment dengan dia dah tahu memang nak cakap pasal Shuang Ho, ataupun kita tak sengaja terjumpa kawan kita dan kita berbual-bual dengan dia, lepas tu kita nak cerita pasal Shuang Ho macam tu. Pasal Lindsay ke? Betul. Betul macam tu. Okey. Kalau tak sengaja tu sebenarnya memang kita kena cerita kita lah. Cerita kita, and then lepas tu mungkin biasanya kan untuk yang dah mula berusia ni kan, kita dah mula ada problem demi problem, and then kadang-kadang mungkin dia tengok kita sendiri pun dia rasa macam kita ataupun kita nampak dia kurang sihat ke kan. Kat situlah sebenarnya kita boleh sikit-sikit masuk dan cerita dekat dia apa yang kita buat. Mungkin kita dulu pun pernah jadi macam dia ke. Macam itulah contohnya. Kalau Kak Ina macam mana? Ya, kita tengok keperluan dia.
Sebab tu kita kenal pasti dulu. Sama-sama kita borak tu kita tahu kadang-kadang keluhan dia. Contohnya bila kita tak jumpa lama, mestilah kadang-kadang tu masing-masing cerita masalah masing-masing ke, urusan-urusan yang berkaitan kesihatan ke, stres kerja ke, sibuk ke, anak sakit ke. Jadi poin mana yang angle yang sesuai kita masuklah. Nak masuk macam mana? Kalau anak sakit, kita mungkin boleh start dengan okey, anak dia sakit berapa lama, apa plan dia, apa dia buat. Lepas tu kita cakap terus cerita kita punya story. Kalau saya, memang saya sangat yakin yang kita ni lah the best doctor kepada anak kita, kepada diri kita. So macam mana? Kita start lah. Kalau kita tahu dia cerita pasal anak. Tapi kalau dia kata stres kerja, sibuk, kita cerita pula lah pasal bisnes. Kalau ada peluang tu macam tu lah angle kita masuk. Ataupun kalaulah kita memang berat-berat tak ada langsung peluang nak masuk. Masa nak mengakhiri conversation kita tu, pertemuan kita tu, kita boleh macam sedekahkan kopi. Kita kata, kalau kita masa kita hulur tu kita kata, ini bisnes saya sekarang. Cuba you rasa kopi ni bagus tak? Mungkin you boleh cakap, saya nak sedekahkan kopi ni. Kadang-kadang tu kalau kita jumpa hari Jumaat ke, kita boleh buat macam, hari ni saya belum bersedekah lagi. Jadi saya dah jumpa dengan awak ni, saya naklah sedekah 2 paket kopi. Cubalah minum, sedap tak? Ini amalan saya hari-hari. Bolehlah juga macam tu pun. Faham tak Abbas? Kita kena tengoklah nak kata ada formula tepat tu. Susah juga ni. Kita kena tengok situasi dia. Selalunya memang senangnya kita cerita kita lah. Bila benda yang dia rintihkan tu, kita cerita, kita solve macam mana. Lepas tu kalau dia nak ikut kita, barulah kita boleh present dengan lebih detail. Kalau tak, kita macam cerita. Sebab kalau kita ajak, dia lain penerimaannya. Tapi kalau kita cerita kita, dia akan fikir, betul juga, logik juga. Macam tu. Sebab tu lebih mudah kita cerita. Boleh Abbas? Okey, boleh. InsyaAllah. Ada lagi yang lain. Cik Pa? Ada nak tanya Cik Pa? Ainun? Faru. Ainun dari Sungai Petani ni. Raiza dari Jitra. Hamidah ni, Kak Midah dari Perlis ke? Hamidah apa? Kak Ina? Tak nampak. Tak nampak. Hamidah mana? Okey, kalau tak ada apa, kita bersurai awal lah, 6 minit awal hari ni. Kita serah baliklah kepada MC kan? Kalau tak ada apa-apa. Okay. Kalau ada, masa ada lagi.